paling redha, yang kamu paling suka? Adakah sembahyang? Adakah puasa? Adakah baca Quran? Adakah zikir? Kata Allah Ta'ala, hang sembahyang untuk diri hang. Hang sembahyang hubungan hang dengan Allah, urusan hang dengan Allah. Hang puasa hubungan dengan Allah, sihat badan hang, dapat redha Allah. Hang berzikir hang dengan Allah, dapat menenangkan jiwa hang. Hang baca Quran hubungan dengan Allah, hang dapat menenangkan fikiran hang. Lagi apa amalan yang paling redai, yang paling suka? Kata Allah Ta'ala, bersedekah, berzakat, berjihad, membantu orang. Itulah amalan yang paling disukai. Sungguh juga kita sembahyang, puasa, zikir untuk diri kita dengan Allah. Sedangkan hidup kita ni, dia ada dua hubungan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, ibadatlah. Hubungan dengan manusia, hubungan kita sama manusia. Maka timbul soal tanggungjawab. Orang lain dipanggil tanggungjawab sosial, kemasyarakatan. Bersedekah, wakaf, bantu orang, tolong orang. Itu di antaranya amal yang Allah Ta'ala suka. Pepatah Hindustan kata, Urdu kata, ibadat karne se jannat milta hai. Hang buat ibadat, hang dapat jumpa dengan syurga. Khidmat karne se Allah milta hai. Hang khidmat dengan orang, hang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak cerita besar fadilat kita khidmat dengan orang. Kerana ada orang ni, dia orang baik, semayang, jaga ibadat, jaga mengaji, tapi dia tak berdunia dengan orang. Baguslah mulut dia tak ada mengumpat, tak sangkut, tak campur dengan orang. Ada jenis orang tu, dia jadi orang baik. Sayanglah dia hanya jaga hubungan Allah dengan manusia tak ada. Sebab Nabi sebut hadis lain, Allah haramkan orang yang tidak ada ramah tamah. Ramah tamah ni jadi kebaikan pada kita. Dia banyak kawan. Sebab tu orang pendiam, dia tak banyak kawan. Satu sudut baguslah, mulut tak mengumpat orang, tak fitnah orang. Satu sudut dia tak ada kawan, tak nasihat orang, tak tegur orang. Dia bersedekah, wakaf, bantu orang, satu amalan yang baik yang melimpahkan kita syurga. Tambah lagi bersedekah. Kerana tak ada orang kaya dengan sebab dia tidak bersedekah, dan tidak orang miskin dengan sebab dia bersedekah. Tak ada. Tak ada orang jadi miskin dengan sebab dia bersedekah, dan tidak ada orang kaya dengan sebab dia tidak bersedekah. Rahsia nak kaya kena sedekah. Tengok Ebit Liu, jutawan dia, tapi masya-Allah rezeki dia murah, dia bantu orang, Allah Ta'ala bagi jutawan dia. Pasal apa? Tak ada orang kaya dengan sebab dia tidak bersedekah, tidak ada orang miskin dengan sebab dia bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan, saya berkata wallahu alam, ni berlaku lama dah di Arab Saudi, di Riyadh. Satu janda kaya lah, dia kena kanser payudara, dan satu bibik orang Indon. Dia heran, bibik ni masuk bilik ayak lama. Pasal apa masuk lama bilik ayak? Tu dia panggil bibik dia, pasal apa aku masuk bilik ayak lama? Gini ibu, saya orang miskin bu, saya dapat anak yang kedua, saya tinggalkan anak saya sama kakak saya di Jawa untuk menyusu. Saya datang kerja di Arab Saudi, di Riyadh. Jadi susu banyak, sakit tetek tu. Tu saya perah susu. Allah, Masya Allah. Susah sungguh hidup hang, sanggup tinggal anak-anak kecil kerana kerjanya. Tak apalah lah ni hang balik ke Jawa.
Gaji hang kontrak dengan aku 2 tahun dekat 40,000. Hang tambah dengan apa? Aku bagikan sedekahkan. Hang baliklah. Buat rumah bila anak hang. Esok hang rasa nak main kerja, hang main kerja hang pula. Anak besar. Tak apa dia hang tak balik bibik tu. Kebetulan makcik ni, janda ni, dia nak kena operate kanser tu. Pi doktor, terkejut. Masya Allah. Fin doktor, mana doktor hampir berubat ni? Tak ada apa kecut habis kanser ni. Kata di makcik tu. Rasulullah kata, daw mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Kita duk kemoterapi, radioterapi lah, apa sebagainya, pil-pil semua ni dipanggil yang fizikal, lahiriah. Hakikat dia bersedekah. Dan berkat aku sedekah lah, Allah lega penyakit aku. Padahal 40,000 habis. Ya Allah berikan dia selamat. Cerita yang sama juga, saya masa duk mengajar sekolah ayat, tersesak duit. Biasanya kita ada dapat bantuan lambat, beragama beri bantuan lambat. Satu orang kaya berniaga lah. Pemurah yang amat, ya Allah, pemurah. Pergi rumah dia tu tak ada kata kosong. Nak pergi berhutang dulu 10,000 nak bagi seguati guru. Masa nak dapat duit, nak bayar esok, tak apalah, bayar 5, bayar 8 mudahlah, 2 tak payah. Tempat Ustaz Sidik dia buat masjid. Tempat Ustaz Sidik, no, buat masjid. Budak-budak saya nak pergi ke Mesir, jumpa dia, dia bagi tambang 5 orang, 10 orang. Murah ya amat. Pak Jin masa umur 70, dia kena kanser. Pada adat 70 tahun kena kanser ni tuan-tuan. Pada adat lah, boleh buat tahlil lah. Banyakkan kamu kemoterapi tak usah lah, 60 kata tak usah kanser, tak usah terima. Banyak arwah tak tahan. Pak Jin ni selamat. Dia selamat, lega. Dia mati umur 84, sakit tua. Dia kata Pak Haji lega ni sebab apa? Sebab Pak Haji ni bersedekah kuat. Sedekah tu jadi ubat pada Pak Haji. Bagi sihat, bagi itu rahsia sedekah. Saya banyak jumpa dah orang yang pemurah, orang yang apa ni, punya kelebihan bersedekah tu kuat. Eloklah saya pun main hari ni. Kalau tuan-tuan nak buat wakaf dan sedekah, ada 2, 3 tempat. Pertama sekali di pusat pengajian Ratul Jannah. Ada di apa nama, di Darul Aizah, Kampung Perupuk, Ian, Kedah. Dalam kampung tu saya ada sebelah sikit mengajar itu. Kampung dalam bawah Gunung Jerai tu. Depa jual tanah murah lah, sekaki RM20. Kita beli balik, kita wakaf tanah. Tuan-tuan yang hajat main jumpa saya saat lagi, akad dengan saya bagi sijil. Dia kena akad, dia tak boleh niat sebab jual beli ya. Niat untuk mak ayah dah mati, bini dah mati. Sebab orang mati dia macam orang lemah, terkapar-kapar di alam barzah, terkapar-kapar berenang macam orang lemah, terkapar-kapar di alam barzah. Nak pelampung, pelampung kita hantar zikir, tahlil, sedekah, wakaf, Quran kat mereka. Kita pun dapat, mereka berdapat sama. Tuan-tuan boleh jumpa saya. Sebab Nabi tanya sahabat, hampa tahu dah orang bankrupt? Ya orang bankrupt. Sahabat kata orang bankrupt, orang tidak ada duit, tidak ada harta. Nabi kata tak. Bankrupt orang banyak duit, banyak harta. Lepas dia mati, lepas dia mati, harta dia tak dapat jadi tolong dalam kubur. Yang tu bankrupt, Nabi kata. Duit ringgit dia tak dapat jadi pahala dalam kubur. Bankrupt orang tu. Dia tak mau lagi. Ya? Tuan-tuan nak menjumpa saya, kena akad dengan saya bagi sijil. Satu lagi, mungkin tuan-tuan tak buat duit. Tuan-tuan tak buat duit sebagainya, tapi tak buat duit banyak. Kalau ada kadang kita main ni masjid bayar untuk jemaatnya. Kalau RM1, RM2 yang ada baki lagi, tuan-tuan letak dan tabung Seriti. Seriti ni sekolah rendah integriti Islam yang asal daripada Pasti. Pasti kita nak pergi rendah, nama Seriti. Kami di Bukit Gantang, kami malu pada orang Kedah. Orang Kedah ni banyak sekolah, banyak. Kami Perak malulah. Kami orang
Dan buat dah kita sewa kedai, bayar sewa rugi. Lah orang bagi tanah. Dia bagi tanah, kita dah tabur habis dekat 100,000 tengah buat bangunan. Yang ke bangunan tu dekat 2 juta lah. Jadi saya ingat saya tiap-tiap hari Jumaat bawa tu, tuan-tuan tengok di belakang saya ada tulis Seriti. Seriti tu tuan-tuan bagi RM1 tak apa. Resit saya akan namakan atas nama masjid. Bolehlah niat untuk mak ayah dah mati. Satu lagi, sambil kita bersedekah wakaf ni, jangan lupa niat nak bagi lega penyakit kita. Macam cerita makcik tadi. Niat lagi penyakit Allah, sedekah aku ni, aku hadiah pada mak bapak aku sebagainya, dan jadikan sedekahku sebagai untuk ubat penyakit aku. Kita niat macam tu, insyaAllah Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah dia jamin. Dawu martusqah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah, ya. Di tangan saya juga ada buku satu ulama Kedah memahami makna baca khusyuk salat, makna tahiyat, makna qunut, makna apa dia buat Melayu senang kita tengok. Yang kedua, panduan doa mustajab. Ni bersepah doa kita Tuhan tolak pasal secara kita tak ikut. Dermalah satu ulama Kedah ni RM1-3 insya-Allah, $2.6 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Allahumma ighfir lana dhunubana wa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Kita member ni. Apa dia? Ini adalah Buah dia apa? Member. Ya, ya, insya-Allah. Jadi yang pertamanya adalah saya dah pernah ada buat pengumuman dulu bahawa kita dalam proses kita itu dalam proses itu menyediakan kubur. Kubur lama di belakang sana. Kubur itu kubur lama, jadi kita dah proses dah. Jadi sekarang ni dah siap semua dah. Kita dah buat pagar dah semua. Jadi yang itu merupakan kubur baru lah yang diproses. Jadi insyaAllah lepas hari ini semua jenazah ataupun yang berlaku kematian sebab ini insyaAllah kita akan tempatkan di sana. Jadi kalau kalian kita pun atau kalian sama kita kita bawa ke sana lah. Jadi masuk majlis sembahyang sini, kemudian daripada sini kita bawa ke sana lah. Untuk dikuburkan di sana. Jangan kalau tuan-tuan perasan depan masjid kita dan minta masuk ke belakang tu, kita pondok lah di sana. Belakang pondok, tepi pondok tu. Jadi kita ada tanah tu, tanah kubur khas yang diwakafkan untuk masjid. Jadi kita akan